Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat pagi. Alright, seperti tajuk video saya kali ini, saya nak memberi sedikit penjelasan ataupun memberi sedikit info perbezaan antara Mbps dengan Mbps. Benda nampak sama, tapi sebenarnya tak sama. Dia berbeza. Dia berbeza pada huruf B. B huruf kecil ataupun B huruf besar. Berbeza. Mbps, B huruf kecil ni, bermaksud megabit per second. Manakala Mbps, B huruf besar, adalah megabyte per second. Bits dengan bytes tak sama, tapi boleh dikaitkan dengan formula. Formula dia sangat simple lah. Jadi apa beza bit dan apa beza byte? Itu satu. Dan apa benda tu sebenarnya megabit per second dan megabyte per second? Okey, megabit per second atau megabyte per second ni adalah kelajuan perpindahan data ataupun data transfer. Tak kisahlah daripada satu tempat ke satu tempat, kelajuan data tu. Kalau megabit, dia dihantar dalam bentuk 1 bit, 1 bit, 1 bit. Tapi kalau megabytes adalah kelajuan yang kita ambil kira per masa. Contohnya, file tu bersaiz 1 GB. Okey, kita nak pindahkan daripada, katalah daripada thumb drive, nak pindahkan kepada hard disk, internal hard disk. Jadi, 1 GB tadi, kita pindahkan dia dan dia disukat. Sewaktu kita pindah file tu akan keluar satu graf yang ada warna hijau, naik turun. Kat situ dia memberitahu kelajuan dalam unit byte. Jadi kat situ dia beritahu, okey, katalah 100 megabyte sesaat. Jadi 1 GB dibahagikan dengan 100 megabyte sesaat, kita akan dapat tahu masa proses tu untuk siap pindahan data tadi. Seminit, 2 minit, 3 minit. Jadi dengan cara size file bahagikan dengan kelajuan dalam unit byte. Sebab size file dikira dalam byte, jadi tak kira dalam bit. Confused? Terlukis. Senang. Sistem komputer dia berasaskan gate logic. Yang mana gate logic ni bahasa dia ada dua sahaja, iaitu on dan off. Okey. Off dia akan tulis dalam kosong. Manakala on dia akan tulis 1. Itu kalau kita tengok cerita-cerita yang melibatkan komputer, Matrix, kita nampak 011001111100, itu adalah bahasa komputer. Kita panggil dia sebagai binary. Okey, sebab gate logic dia hanya guna on off sahaja untuk proses. Okey. Ini yang kita panggil sebagai bit. Contoh nombor untuk satu sistem, untuk satu data. Okay, contoh 00111010. Tak ada buat dah. Okey, kosong belakang ni. Okey, dah buat tak ada. Daripada nombor-nombor ni, setiap satu nombor adalah satu bit. Sebab dia boleh jadi macam-macam. Dia boleh jadi 000001
00101. Setiap satu nombor adalah satu bit. Okey. Ni kira bit. Manakala satu byte dia ada 8 bit. Macam ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi satu ni dia adalah byte. Jadi waktu bila bit digunakan dan waktu bila byte digunakan. Okey. Bit ni biasa kita guna untuk perpindahan byte. Saya cerita byte dulu senang. Okey. 10110 ni kalau kita simpan dalam memori, dia akan menjadi satu simbol. Contoh nak suruh mudah faham 000 000 1 2 3 4 5 6 7 8 kosong. Kalau nombor ni dia bermaksud katakan adalah A. 0000001 dia bermaksud B. Katakanlah 01111010. Katakanlah dia menjadi apa cepat tanda soal. Jadi apa huruf yang ada dekat keyboard, bila kita tekan, signal akan dihantar dalam bentuk bit, tetapi dia disimpan dalam bentuk byte. Nanti dia akan simpan macam ni lah. Sama ada simpan dalam thumb drive ke, simpan dalam hard disk ke, simpan dalam mana-mana tempat, memori, dia akan simpan dalam bentuk binary number. Contoh saya buat saya. Ejaan saya type saya. S-A-Y-A. Jadi kat sini disimpan, katakanlah, saya pun tak tahu nombor dia, tapi katakanlah 00010111. Untuk S. Untuk A 00000000. 1, 2, 3, 4, 8. Untuk A. Untuk Y 01111010. Untuk Y. Untuk A balik 00000000. Macam tu lah dia akan disimpan di dalam memori dalam bentuk binary number. Jadi apabila korang menaik surat panjanglah kod ni akan disimpan. Dan setiap dia akan dipanggil sebagai satu byte. Betul kerja byte macam tu? BYTE. Lebih kurang lah, saya pun dah lupa. Rasa macam betul dah. Okey, satu byte. Kalau korang type surat cinta panjang, banyaklah byte dia. Sama juga dengan gambar. Okey, katakanlah saya ada satu gambar apple. Macam tu, apple. Dekat gambar ni dia akan pecahkan kepada pixel. Pixel ni maksudnya poin-poin kecil yang ada dekat gambar. Okey. Setiap satu pixel ni akan ada kod binary dia sendiri. Kod binary ni yang akan menentukan warna yang duduk dekat pixel tu. Yang korang biasa dengar gigapixel, sensor kamera, sensor handphone. Gigapixel tu bilangan pixel yang ada dalam satu gambar. Katakanlah dekat point kat sini lah. Point kat sini dia berwarna putih. Tak ada warna.
Jadi dia pakai kod ni balik. Katakanlah kita katakan 0000 ni adalah warna putih. Dan dekat buah apple yang kat atas ni dia warna hitam. Kita katakanlah 00000001. Ini warna hitam. Dekat bawah ni pula warna purple, warna yang pelik-pelik sikit. Yalah, warna ni ada banyak jenis. Jadi kita ambil lah dekat sini warna purple lah ataupun warna orange. Inilah kod dia. 01011. Katalah orange. Jadi untuk satu keping gambar ni, katakanlah sekeping gambar ni bersaiz 1 megapiksel. Okey, jadi dia ada mega sejuta piksel dalam ni. Jadi setiap piksel tu akan disimpan dalam kod byte. Ada 1 megapiksel sejuta, jadi dia akan ada sejuta lah binary number ni. Okey, jadi saiz dia akan jadi ni ada berapa ni? Ada 1 juta byte. Jadi satu gambar ni akan bersaiz 1 megabyte. Megabyte adalah huruf besar. Clear? Okay? Alright. Ini cerita byte. Cerita bit pula. Bit pula adalah cara ataupun kaedah komputer dia nak hantar data ni. Okay, dia nak hantar data. Contohnya, saya nak pindahkan gambar ni daripada memory card nak pergi kepada thumb drive. Okay, ni daripada memory card. Okay, kat sini thumb drive. Katakanlah saya nak pindah dia ke sini, copy. Kaedah data daripada memory card ni dipindahkan kepada thumb drive. Dia tak pindah satu set, tetapi dia pindahkan satu bit. Dia akan pindahkan satu bit, pergi. Contoh dia pindahkan kosong dulu, kosong pergi sana. Okay, dia pindahkan kosong pergi sana, kosong pergi sana sampai habis. Lepas tu dia akan simpan kat sini dalam 8 bit. Okay, 8 bit adalah 1 byte. Lepas tu dipindah lagi. Untuk satu kod dipindahkan 1 bit per 1 bit. Dia tak akan pindahkan 1 byte terus 1 byte terus, tak. Dia pindahkan 1 bit per 1 bit. Clear? Itu beza guna bit dan byte. Tapi waktu kita guna komputer, waktu guna laptop PC, kita pindah file, dia akan keluar satu graf halaju proses pemindahan tu. Dekat situ dia tulis megabyte per second. Sebab dia nak buat anggaran 1 megabyte ni akan dipindahkan dalam masa berapa lama. Dia nak buat estimation masa. Jadi kalau satu file saiz 1 megabyte dan proses pemindahan dia 1 megabyte, maksudnya dia ambil 1 saat saja untuk transfer semua bit ni pergi ke satu tempat. Tapi kalau dia 1 gigabyte, dia perlukan lebihlah masa dia. Tujuan saya nak ceritakan perbezaan antara megabits per second dengan megabyte per second sebab banyak yang keliru. Okay, contoh korang nak beli satu benda. Okay. Contoh korang nak beli thumb drive. Okay, dekat iklan tu dia akan memberitahu write speed dengan read speed. Kelajuan menulis dan kelajuan membaca. Lepas tu tiba-tiba kau tengok ke bawah, pada sistem USB 3.06 gigabit per second. Sedangkan tadi ke atas dia tulis write speed 40 megabyte per second. Read speed 100 megabyte per second. Kat bawah sikit korang tengok USB 3 6 gigabit
per second. Nampak tak? Atas megabyte, bawah megabits. Dah mula orang start keliru. Nampak tak perbezaan? Kat atas iklan tadi, dia cerita byte. Bahagian bawah sikit, dia cerita bit. Okay. Bytes tu, dia bagi tahu kelajuan equipment. 100 megabyte read, 40 megabyte write, katakanlah. Tapi bila turun ke bawah, USB 3 6000 megabits per second. Itu adalah kelajuan sistem. Sistem USB 3 tu, dia boleh pindahkan data dengan kelajuan 6000 megabits per second atau 6 gigabyte per second. Ataupun kalau kita bahagikan dengan 8, dia dapat lebih kurang 600 megabyte per second. Itu kelajuan sistem. Kelajuan sistem ni kalau kita nak terangkan secara mudah adalah highway lah, had laju highway. Kalau had laju highway tu 600 megabit per second, tapi equipment hanya boleh pergi sampai 100, tak ada masalah. Ibarat highway besar, kita bawa kereta slow, tak ada masalah. Tetapi USB 2.0 dia slow, dia sangat slow. Sistem dia, kelajuan sistem dia cuma 60 megabyte sesaat, 60 megabyte per second. Apabila saya guna USB ni yang 100 megabyte sesaat ni, dia lebih kurang macam highway, had laju 60, kereta nak pergi 100, tak boleh. Jadi kelajuan kereta akan ikut had laju lane ataupun had laju highway ni. 100, 60. Itu bawah sikit. Ni, SSD. Kelajuan dia 500 hingga 550 megabyte sesaat per second. Tetapi kalau korang cucuk dia pergi ke USB 2.0, kelajuan dia paling laju boleh pergi hanyalah 60. Tu pun tak sampai, biasa dah 50 lebih lah, 50 megabyte sesaat. Sebab kelajuan sistem dengan kelajuan equipment beza. Yang kat situ dia orang tak standardkan dia. Lain kali kalau nak guna byte, byte kan semua. Kalau nak gunakan bit, bit kan semua. Jadi kita boleh tengok peralatan ni kelajuan berapa dan sistem kelajuan berapa. Senang. Kan? Jadi tak ada keliru. Jadi saya rasa kat sini je saya nak terangkan perbezaan antara bit dengan byte. Okay, kalau saya ada salah silap, tolong betulkan saya dekat komen. Sebab saya bukanlah expert sangat dalam bahagian komputer-komputer ni. Cuma tahu sikit-sikit je. Semoga sedikit info ni dapat memberi pencerahan pada semua. Sekian.